Aduh. Simpan lama. 6 bulan kan? Oh, 6 bulan Ya lah. Allah. Ken kat dia. Sampai semput onto tu. Dewan Negara tolak rang undang-undang yang diluluskan Dewan Rakyat. Bangunan bergegar dan bergoyang cemaskan penghuni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Session Kuala Lumpur terpaksa menangguh perbicaraan kes dera Nirmala Bonard yang sepatutnya bermula hari ini kerana tertuduh Yim Pek Ha dimasukkan ke wad penjagaan rapi ICU sejak Sabtu lalu. Yim yang baru dibebaskan setelah membayar wang ikat jamin minggu lalu diserang penyakit lelah bronkitis akut serta tekanan darah tinggi. Perbicaraan yang sepatutnya bermula jam 2.30 petang tadi terpaksa ditangguhkan apabila Peguam Bela Yim, Jagjit Singh dan Manjit Singh Dillon menyerahkan surat laporan hospital. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Session Akhtar Tahir mempersoalkan surat berkenaan kerana tidak dinyatakan sama ada Yim berkeupayaan untuk hadir ke mahkamah atau tidak. Hakim juga mengarahkan Peguam Bela Yim menyediakan satu lagi surat dari hospital pagi esok atau jika tidak, doktor yang berkenaan mungkin disapina untuk turut memberi keterangan di mahkamah. Turut berada di mahkamah ialah suami Yim, Hik Ik Ting. Kedutaan Indonesia di Malaysia juga menghantar dua pemerhati, Wong Swee Ming dan Amar Preet Kaur. Mahkamah petang tadi turut dihadiri seorang pembantu rumah Indonesia yang sebelum ini mendakwa dirinya sepupu kepada Nirmala. Pembantu rumah itu yang belum didaftar sebagai saksi pernah memberi kenyataan bahawa Nirmala mengidap sakit jiwa. Yim didakwa atas 4 tuduhan melakukan penderaan sehingga menyebabkan kecederaan parah terhadap Nirmala dengan menggunakan setrika panas, cawan besi dan air panas. Jika sabit kesalahan, Yim boleh dihukum penjara maksimum 67 tahun. Perbicaraan diteruskan semula pagi esok. Sementara itu di Sabah, keputusan sama ada bekas pelayan Hotel Azman Bakar dipanggil membela diri berhubung kes bunuh Datuk Nurjan Han Bahada akan diputuskan esok. Laporannya seketika nanti. Di Johor, lewat malam semalam, kira-kira 100 penghuni Blok B Perumahan Kaki Tangan Awam Kompleks Sultan Abu Bakar di Tanjung Kupang, Johor cemas apabila bangunan yang mereka diami bergegar dan bergoyang. Kejadian dipercayai kesan daripada gempa bumi yang dilaporkan berlaku di Sumatera, Indonesia. Penghuni yang menduduki tingkat 6 dan 7 merasai gegaran kuat kira-kira jam 10.45 malam dalam tempoh antara 5 hingga 10 saat. Pukul 10.45 tu saya baca buku. Bila baca buku tu, kita rasa macam bergoyang, macam tremor. Jadi saya ingat saya punya blood pressure up. Jadi saya nak pergi baring. Bila saya nak pergi baring dalam bilik, kawan isteri saya call. Dia dalam makan meja dia tu dengan pinggan mangkuk dia tu semua bergoyang . Bila bergoyang tu itu yang dia orang call tu. Saya daripada tu kita dah tengok lah ada orang bawa semua turun lah. Itu yang jadi kita turun semua lah. Anggota bomba yang dikejarkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan mengarahkan semua penghuni tidak memasuki kediaman mereka kerana terdapat retakan pada bangunan. Mereka dipindahkan ke Masjid Abu Bakar Hurairah yang terletak berhampiran dan juga rumah jiran di blok lain. Jabatan Kerja Raya Johor turut melakukan pemeriksaan pagi tadi dan membuat penandaan retakan di lantai dan tiang bangunan. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Secara amnya memang adalah banyak tempat-tempat yang crack, yang retak. Jadi setelah kita memecahkan dinding-dinding, semua dinding-dinding yang terlibat, tempat-tempat yang ada rekahan, kita dapati cuma dia punya plaster saja yang crack. Jadi secara amnya struktur tidak ada terganggu. Jadi saya boleh simpulkan di sini secara amnya kekuatan struktur ni masih lagi kukuh, tidak ada masalah.
Dewan Negara hari ini mencipta sejarah apabila buat julang kali menolak rang undang-undang yang telah diluluskan Dewan Rakyat. Setelah didebat selama 3 hari, rang undang-undang racun makhluk perosak pindaan 2004 dipinda atas lunas, ia membawa kemudaratan kepada manusia. Sesuatu rang undang-undang hanya akan dikuatkuasakan setelah mendapat kelulusan 2 dewan di Parlimen. Itu normal sejak 1955, sidang Parlimen Malaysia yang pertama. Walaupun telah pun diluluskan di peringkat Dewan Rakyat, tetapi Dewan Negara hari ini dengan buat pertama kalinya sejarah telah bukan hanya menolak semula akta ini, tetapi juga telah meminda akta ini dengan pindaan yang telah pun disetujui oleh pihak Kementerian Pertanian Asas Tani. Kelulusan dengan pindaan itu melibatkan Fasal 8 dan Fasal 9 rang undang-undang berkenaan. Ia mengkehendaki perkataan manusia dimasukkan memberikan maksud pada Fasal 8. Dengan pindaan itu, rang undang-undang racun makhluk perosak pindaan 2004 akan dihantar semula ke Dewan Rakyat untuk dibahas semula. So I hope the MPs akan melihat ini sebagai satu mungkin cabaran untuk mereka lah. So next time not just to simply talk about bercakap tentang perkara yang ada kaitan dengan rang undang-undang itu, tapi juga mesti melihat word by word apa yang ada dalam rang undang-undang itu dan apa yang nak dilulus oleh mereka. Don't just simply talk about perkara-perkara yang ada kaitan dengan rang undang-undang itu saja, tapi should look at the bills, the technicalities and all that. Buat pertama kalinya sejak dimasukkan ke hospital akibat diserang sakit jantung, Datuk Nik Aziz Nik Mats yang tadi berupaya mengadakan sidang media dan pemimpin PAS yang memegang jawatan Menteri Besar Kelantan itu merakamkan penghargaan kepada pemimpin UMNO, khususnya kepada Perdana Menteri dan timbalannya kerana mengambil berat terhadap dirinya. Sejak dimasukkan ke hospital, keadaan Datuk Nik Aziz mendapat perhatian khususnya kerajaan pusat. Perdana Menteri yang ketika itu berada di luar negara atas urusan rasmi mengarahkan rawatan terbaik di samping mendoakan agar pemimpin PAS ini cepat sembuh. Timbalannya Datuk Seri Najib bergegas ke Kota Baru untuk menyampaikan salam Datuk Seri Abdullah di samping memastikan Menteri Besar Kelantan dijaga rapi. Beberapa pemimpin UMNO turut menziarah. Dan Nid Adli, anak Datuk Nik Aziz yang ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri, dibenarkan melawat ayahnya. Semua itu dihargai PAS dan Kerajaan Kelantan mengeluarkan kenyataan penghargaan. Malam semalam pula ahli UMNO Kampung Teratak Pulai, Jelawat Bacok, melakukan solat hajat di kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri BN Jelawat, Datuk Dr. Ilyas Husin. Tujuan kita mengadakan solat hajat pada malam ini dengan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini adalah untuk supaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita yang sekarang ini sedang sakit, supaya ianya diberi kerahmatan Allah, supaya dipanjang umur, sihat walafiat, supaya dapat terus mentadbirkan Kelantan ini dengan baik, dengan sempurna, supaya kestabilan negeri ini dapat dijaga. Dan kami daripada sebagai wakil rakyat ingin melihat kestabilan, keamanan dan juga kesejahteraan rakyat di sini. Dan hari ini pada sidang media pertamanya sejak dimasukkan ke hospital, Datuk Nik Aziz sendiri merakamkan penghargaan kepada semua. Terima kasih. Mudah-mudahan keterbukaan beliau akan berterusan selama hayat beliau memegang negeri ini. Keterbukaan. Beliau juga menghargai kunjungan Datuk Seri Najib. Jadi mudah-mudahan kedatangan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri melawat saya dan Datin yang kebetulan juga uzur boleh menyelesaikan banyak kesilapan-kesilapan pahaman dalam politik. Isteri beliau, Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak juga dimasukkan ke hospital kerana tekanan darah tinggi. Dan paling menggembirakan beliau tentunya langkah kerajaan membenarkan anaknya Nik Adli melawat. Saya sendiri tak tahu dia boleh balik itu, saya tak tahu. Tengok-tengok dia ada. Dan bukan saja sekali, 3 kali saya jumpa dia. Sonok saya. Apa yang berlaku ini sememangnya menarik perhatian umum. Walaupun kita perbezaan politik, pahaman politik,
Maka saya dan rakyat Kelantan ini berdoa semoga Menteri Besar selamat sihat dan dapat menjalankan tugas dengan baik di Kelantan ini. Mungkin itu kesimpulan terbaik. Namun bagi pemerhati politik, pertanyaan yang bermain di minda ialah mungkinkah ini satu petanda baru hubungan UMNO dan PAS? Kemukakan alasan anda dan biarkan mahkamah menentukan sama ada ia munasabah. Itu adalah antara kata dua timbalan Perdana Menteri terhadap peserta program latihan khidmat negara yang ingkar. Catatan menunjukkan kurang 2,000 daripada 8,500 melaporkan diri sehingga petang semalam. Kita kena serah pada pihak polis dan mahkamah akhirnya akan melihat apa sebab mereka itu tak melaporkan diri. Ada tak mereka sebab yang mana sabar dan sebagainya. Sebelum mereka menjatuhkan hukuman, mereka nak tahu apa sebab seorang peserta itu ataupun seorang individu tidak menyertai program latihan khidmat negara. Kem di seluruh negara yang dibuka semalam lengang akibat majoriti peserta tidak mengindahkan tawaran untuk menyertai program ini yang terpaksa diatur khusus. Yang pasti, sikap degil ribuan peserta PLKN itu memberi beban kepada pihak polis. Di Pulau Pinang, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Omar menegaskan polis sudah bersedia untuk mengesan dan mengheret mereka yang terbabit ke mahkamah. Kalau dah itu keputusan, it is our job. By reason of kita kena laksanakanlah itu. Di bawah pembentukan undang-undang sememangnya kita dibertanggungjawabkan untuk melaksanakan kuasa-kuasa. That one there's no question of running away from responsibility. We have to do it lah, tapi additional burden itu lah. Katanya polis akan menempatkan anggota dan memperuntukkan masa mencukupi untuk memastikan waran yang dikeluarkan diserahkan kepada semua peserta yang ingkar. Dan tentu sekali alasan surat tawaran tidak diterima peserta ternyata sukar diterima. Ini kerana di kem Kuala Kubu Baru, remaja dari kaum asli turut menyertai program itu. Pagi tadi, 2 peserta baru mendaftar menjadikan jumlah keseluruhan seramai 116 peserta di kem ini. Hari pertama, peserta sibuk membuat persediaan asas bagi memulakan sesi latihan mereka esok. 6 peserta dari masyarakat asli hanya berpendidikan rendah, manakala seorang tidak pernah bersekolah juga terpilih menyertai program ini. Rasa hati takut. Kenapa takut? Tak sekolah. Tapi bila dah jumpa kawan-kawan macam mana rasa? Rasa seronok, banyak kawan. Kebanyakan peserta yang ditemui selesa dengan kemudahan dan kelengkapan yang disediakan di kem ini. Nak masuk 3 bulan. Apa perasaan adik bila tahu dapat masuk latihan ni? Mula rasa sedih lah, susah nak usaha suami sebab baru lagi dengan dia. Lepas tu, memang tadi cikgu bagi semangat kan, dah boleh terima lah. Rasa seronok, boleh dapat pengalaman banyak. Apa yang you expect untuk dapat daripada program ni? Mungkin dapat kenalan dekat sini banyak di kem latihan sini lah. Kat luar saya pernah tengok lah banyak. Tapi kat dalam sini saya tak pernah tengok. Tapi nak test yang paling bagus juga, saya mesti kena. Kem ini kita yang paling bagus. Tiada halangan bagi pemimpin UMNO menawarkan diri bertanding lebih daripada satu jawatan sekiranya mereka mempunyai pencalonan yang cukup. Pemangku Presiden UMNO, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjelaskan ia adalah proses yang ditetapkan dan terpulang kepada perwakilan untuk membuat pemilihan 23 September ini. Ketika ditemui sekembali dari lawatan ke 3 negara semalam, Datuk Seri Abdullah dilapor sebuah akhbar sebagai berkata mereka yang tewas dalam pertandingan naib presiden tidak akan dilantik menganggotai majlis tertinggi parti. Hari ini beliau ditanya mengenainya. Itu satu bayangan kemungkinan payahlah nanti kita akan ambil untuk terus berada ataupun untuk dilantik dalam majlis tinggi. Itu satu kemungkinan. Datuk Seri Abdullah yang juga pemangku Presiden UMNO berkata beliau juga tidak mempunyai kuasa untuk meminta mana-mana calon membuat pilihan. Kalau mereka pilih pula nak mengundur setelah menilai tahap sokongan dan sebagainya berbanding dengan calon-calon yang lain yang mendapat sokongan atau pencalonan yang begitu tinggi, itu adalah juga satu keputusan yang mereka sendiri kena buat.
Arahan kepada calon yang merebut jawatan tertinggi UMNO supaya tidak membuat kenyataan mengenai parti melalui media terus diperkatakan. Pelbagai pihak dalam UMNO mahu larangan itu dikaji semula. Dan mereka sekali lagi merayu jawatan kuasa pengurusan UMNO memberi kelonggaran agar calon diizinkan membuat kenyataan media. Larangan itu dikeluarkan kerana parti tidak mahu calon berkempen menerusi media. Namun begitu, calon yang memegang jawatan dalam kerajaan umpamanya boleh membuat kenyataan media tetapi hanya membabitkan bidang tugas mereka. Calon yang tidak memegang jawatan dalam kerajaan melihatkan ini sebagai sesuatu yang menyulitkan mereka. Lantas ramai yang mahu ruang diberi supaya media digunakan bukan untuk menonjolkan diri, sebaliknya bagi melontar pandangan mengenai pelbagai isu. Orang-orang yang menjadi perwakilan ini mereka akan dapat lebih mudah mengenali calon ataupun orang-orang yang nak dipilih kalau mereka tahu latar belakang seorang pemimpin tu. Kalau kita hanya dedahkan kepada menteri-menteri ataupun orang yang memang dah berjawatan, jadi orang semua dah tahu. Saya pun rasa untuk memberi peluang kepada orang ramai ataupun memberi assessment ataupun menilai ketokohan seorang pemimpin tu. Harus diberi peluang dan beri peluang kepada yang nak berkempen melalui media kerana benda ni demokrasi. Saya rasa pihak yang lama ni pun pernah menggunakan media juga. Jadi seharusnya kita terbuka dan juga perlulah kempen melalui sihat lah. Dan jawatan kuasa pengurusan UMNO bermesyuarat siang tadi dipengerusikan Naib Presiden Parti yang menjalankan tugas timbalan Datuk Seri Najib Razak. Tidak dapat dipastikan sama ada perkara itu dibincangkan. Namun Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Megat Junid Megat Ayub yang menghadiri mesyuarat itu mengakui perkara itu tidak jelas meskipun sudah termaktub dalam etika pemilihan mengikut perlembagaan UMNO. Kita akan bincang perkara ini dalam MKT malam ini. Adakah nak bagi playing field yang sama rata kepada semua? Kalau tidak, tak utama kepada mereka-mereka yang tidak ada jawatan, kan? Jadi we will discuss. Majlis Tertinggi UMNO akan bermesyuarat jam 9 malam ini. Apakah punca remaja terjebak merokok? Jawapannya seketika nanti. Rawatan rapi udara, udara segar, anda sentiasa cergas bertenaga. AI, penyaman udara baru. No Yakub. Bukan yang bakun ada. Ini. Najib, No Yakub, bakun. No Yakub. Detik IRCD semua tak ada dengan pasaran ekspor data tak ada okey. Thank you. Ada live tak Juma? Saya baca rokok. Okey. Abang Mi tak rokok kan? Tak. Okeylah baca, sorry. Kan sesuai kan? Sesuai. SD ya tak boleh baca. Dah ni jendul lah balik ni. Sempena pelancaran Hari Pengguna siang tadi, Perdana Menteri mengajak ramai menjadi pengguna yang celik. Pengguna yang celik jelas beliau akan membawa limpahan kesan positif yang memanfaatkan negara keseluruhannya.
Sempena pelancaran Hari Pengguna siang tadi, Perdana Menteri mengajak orang ramai menjadi pengguna yang celik. Pengguna yang celik, jelas beliau, akan membawa limpahan kesan positif yang memanfaatkan negara keseluruhannya. Perdana Menteri petang tadi merasmikan Hari Pengguna Malaysia di Pusat Konvensyen Putrajaya. Sambutan bertemakan pengguna berhemah, peniaga beretika. Ia bertujuan menghargai jasa pengguna. Sempena sambutan ini, Datuk Seri Abdullah turut melancarkan kempen jualan mega CD dan VCD. Usaha itu selaras dengan komitmen pihak industri untuk menurunkan harga sebagai sokongan kepada usaha membanteras kegiatan cetak rompak. Melalui jualan 2 kali setahun ini, syarikat pengeluar CD dan VCD menawarkan potongan harga hingga 20%. Menurut Datuk Seri Abdullah, pengguna yang celik akan memastikan peniaga dan pembekal juga mematuhi apa yang ditawarkan. Kesan itu akan membawa kepada sistem ekonomi negara yang terus bergerak atas landasan yang betul dan berkesan. Jika ini sudah menjadi satu tabiat bagi rakyat Malaysia, maka pengguna Malaysia akan menjadi satu penggerak yang sangat penting ke arah meningkatkan lagi budaya kerja yang berkualiti. Walaupun ada undang-undang menegah pembelian, rokok memang mudah dibeli. Selain membuat pengakuan itu, remaja yang ditemui juga mengaitkan pengaruh persekitaran sebagai punca tabiat merokok sukar dikekang. Sejak bila merokok? Sejak dari tingkatan 3. Tingkatan 3. Macam mana dia boleh mula? Apa ini ikut kawan-kawan lah. Masa duduk asrama lu duduk ikut kawan-kawan yang sok kan. Selalu beli kotak yang berapa? Dari 14. Sejak bila merokok? Dia masuk tingkatan 4 rokok lah. Siapa? Ada terpengaruh ke macam mana? Sendiri ke terpengaruh ke? Jawab. Bersendiri lah, tapi asap tu tak sedut dalam. Kawan cakap cuba sedut dah mula tabiat lah. Selalu beli rokok yang kotak berapa? Beli 10 lah. Kotak 10? 10. So kalau adik pergi beli rokok, beli rokok dekat kedai, orang kedai tu tak ada tanya ke awak ni umur berapa tahun? Dia tak tanya, dia terus bagi lah, minta terus bagi. Kalau beli rokok tu, orang yang kat kedai tu tak ada tanya ke umur adik berapa, adik minta dia tahu bagi lah. Letak duit, ambil, jalan lah. Kesimpulan daripada tinjauan rambang ini ialah mereka terpengaruh akibat persekitaran dan rokok mudah dibeli. Yang pasti undang-undang sedia ada yang melarang sebarang penjualan rokok kepada mereka yang berumur bawah 18 tahun tidak diendahkan. Keberkesanan kempen tak nak juga boleh dipersoal. Oleh itu, cadangan mengharamkan penjualan rokok bersaiz kecil serta rokok sebatang dianggap perlu. Memang kena diharamkan sebab sekarang yang pekedai pun dia jual, dia keluarkan satu kotak dan dia jual loose, satu demi satu. So kalau you masukkan dalam kotak satu demi satu, itu lagi memberikan mereka satu lagi lah untuk merokok. Sebenarnya mereka kenalah berhentikanlah, mesti haramkan. Sebab di sekolah kita ada banyak masalah. Selalu tangkap pelajar-pelajar yang merokok. Ini merupakan kumpulan sasaran kita. Di mana mereka kena jumpa dengan pekedai-pekedai ni, khususnya bagi saya adalah pekedai-pekedai kecil, bukan gedung-gedung besar yang jual rokok ni, yang sebatang ni. Jadi mereka pun ambil kesempatan pelajar tertagih dengan rokok, jual sebatang seringat sekali 50 sen, mahal juga. Jadi kita mesti dapat kerjasama DPR tu. Detik Niaga dibawa khas oleh Maybank Trade Finance. Laporan urus niaga. Bursa Malaysia memerlukan kecairan segera. Ketika membuat pengamatan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata kerajaan mungkin menjual sebahagian pegangan dalam syarikat berkaitan kerajaan SPK tertentu kepada pelabur asing secara beransur-ansur untuk tujuan itu. We realize there is a shortage of liquidity in the stock market today. That is why foreign investors don't find our market that attractive. Basically, there are only about 11 counters that they can really look at if they are. Atas kesedaran itu, katanya kerajaan membenarkan SBK yang menguasai 1/3 pasaran di Bursa Malaysia untuk menjual sebahagian daripada pegangan mereka kepada sektor swasta.
Jelas Datuk Seri Najib, SBK seperti Telekom dan Tenaga Nasional tidak perlu memiliki pegangan syarikat yang begitu tinggi. Ketika menjelaskan keputusan kerajaan menguasai sepenuhnya projek hidroelektrik Bakun, Menteri Keuangan kedua Tan Sri Noor Yaakob tidak menolak kemungkinan menjual sebahagian pegangan kepada sektor swasta pada masa depan. Prime Minister, the Cabinet has decided basically that Bakun, the project, will be owned by the government. And of course that makes sense because the government's IRR is lower and that's interest of the nation because then the tariff will be lower, etc. So it makes sense for the Bakun to be owned by the government. Beliau diminta mengulas mengenai status projek empangan bernilai 4.5 bilion ringgit di Belaga, Sarawak. Sebelum ini, wujud perjanjian untuk menswastakannya kepada GIIG Capital Sdn Bhd yang dikuasai Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari. Bagaimanapun, perjanjian itu dibatalkan Januari lalu memandangkan beberapa syarat perjanjian tidak dapat dipenuhi. Menurut Tan Sri Noor lagi, turut dipersetujui kerajaan, Sabah dan Sarawak akan membeli tenaga daripada projek hidroelektrik Bakun. Ditanya sama ada kerajaan sedang mengkaji untuk mengurangkan saiz projek berkenaan, beliau berkata ia akan diputuskan Kabinet kemudian. Projek pembinaan empangan hidroelektrik ini ditangguh berikutan krisis keuangan yang melanda tahun 1998 apabila pemaju utamanya menghadapi masalah keuangan. Kerajaan melalui Menteri Keuangan diperbadankan MOF mengambil alih projek berkenaan yang dilaksanakan Sarawak Hydro Sdn Bhd pada 2001 dan meneruskan pelaksanaannya. Sebelum perkembangan terbaru hari ini, Sarawak Hydro yang mengendalikan projek berkenaan sudah melabur 1.5 bilion ringgit untuk pelbagai kerja awal pelaksanaan projek. Dalam pada itu, beberapa pendekatan lain turut dikenal pasti untuk memastikan ekonomi negara terus berada di landasan. Tertera ialah antara langkah yang dinyatakan Datuk Seri Najib, jenama global yang dimiliki penting untuk sebarang pertumbuhan berkesan ke seluruh dunia. Pemangkin pertumbuhan ekonomi juga perlu beralih ke sektor yang negara mempunyai kelebihan daya saing. Kehadiran pekerja asing dan masalah sosial serta jenayah yang dibawa juga perlu dikekang. Status Malaysia di kacamata pelabur sebagai destinasi juga perlu diperbaharui. Parameter penswastaan projek binaan lebuh raya juga diusahakan secara tender terbuka kerana ia berupaya mengurangkan beban rakyat. Peranan syarikat berkaitan kerajaan atau GLCS yang merangkumi 1/3 daripada penyenaraian Bursa Malaysia juga akan dipertingkatkan. The government is serious about what needs to be done to set our economy on the path of sustainable growth. Apart from what I have described, a number of other critical measures have also been taken. We have deferred the 14.5 billion double tracking rail project, not because we did not think it was needed, but because we felt it was not needed right now. Similarly, we are undertaking a review of the Bakun hydroelectric project to see how we can best undertake it based on our future energy needs.
kagum dan meyakinkan. Demikian reaksi spontan tokoh perniagaan Britain selepas mendengar sorotan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengenai iklim pelaburan Malaysia dan konsep negara Islam. Laporannya bersama Sukardi Abdul Ghani yang mengikuti lawatan Perdana Menteri ke Britain baru-baru ini. Majlis di salah sebuah hotel ternama London, The Park Lane Sheraton, bermula dengan perjumpaan sarapan pagi yang disertai Ketua Eksekutif Sektor Perniagaan Britain. Ia disusuli dengan ucap tama Perdana Menteri di hadapan lebih 500 usahawan dan tokoh perniagaan Britain yang memenuhi ruang atas dan bawah Dewan Utama hotel ini. Apa yang menarik perhatian mereka, Datuk Seri Abdullah bukan sekadar menyampaikan perangkaan ekonomi dan pertumbuhan industri di Malaysia, malah menyentuh konsep negara Islam, salah satu isu yang paling gemar diputar belit dan dikambing hitamkan oleh media barat. Tokoh korporat Britain sudah mengenali Malaysia dari jauh dan Perdana Menteri mengambil kesempatan ini memperkenalkan lagi identiti Malaysia dari dekat, menyentuh kemajuan Malaysia dan masyarakat majmuknya. Bagi menambah keyakinan mereka, Datuk Seri Abdullah turut menyenaraikan 9 komitmen Malaysia selaras dengan objektif wawasan 2020. Ia termasuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu, harmoni dan makmur. Di samping memastikan negara mempunyai ilmuwan dan bijak pandai bagi memacu pertumbuhan negara seterusnya. I attend a lot of presentations and I think it's the best presentation all the way around the world. And I believe that your Prime Minister holds the key to the future world security. But I believe it was an absolutely brilliant first-class presentation and I'm very impressed with everything that's been said. It was very positive. The world really needs to hear about how a country can live in harmony together. And I lived and worked in Malaysia for many, many years, and that's the one issue that I think we could all learn from. And not only for harmony to live together, but harmony to succeed. I think Mr. Prime Minister of Malaysia had an excellent presentation. He's made an excellent presentation. He's put his case forward very nicely. Malaysia being a very I should imagine says a very attractive country to be investing money. Sukardi Abdul Ghani, London untuk TV3. Bas sekolah bertembung, 13 pelajar nyaris maut. Oh, boleh nampak Nah. Yo. Dah buang satu story tu, Lubnan. Kejam tu lah producer. Asal? Abang Joffrey mana boleh kejam. Sudan tu Datuk minta tau. Datuk nak story tu sebab visual dia cantik. Tak sukalah Tone Air ni ada mesej-mesej macam ni. Esok masih ada.
macam amoy ke dia ni? Tadi. Siapa cakap? Tak dong Facebook. Amoy Macam akak nak pergi kenduri kahwin. Ya ke? Tak tahu. Heavy kan Kak? Heavy? Tak. Rambut kot. Rambut kot. Tanya SD lah. SD start sekap suara jantan, start sekap suara perempuan. Rambut boleh okey, make up. Tak macam amoy ah? Lah macam Datin. SD ni biar betul start jantan, start perempuan. Nombor satu yang betul. Mau ya ke? Macam Cik In. Cik In lantak kau lah ni. Kesian budak ni. Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia malam ini akan mengumumkan keputusan rasmi pilihan raya Presiden 5 Julai lalu. Benarkah Susilo Bambang Yudhoyono menepati ramalan dengan memenangi pilihan raya Presiden Indonesia ini? Laporannya bersama wakil TV3 di Jakarta, Didik Budiarto. Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia malam ini dijangka memaklumkan putusan akhir pilihan raya Presiden pusingan pertama. Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati masih di hadapan dan dipastikan maju ke pusingan kedua 20 September ini. Susilo berjaya mengumpul 33% undi, Megawati 27% undi, dan Wiranto dengan 23% sokongan. Sebuah letupan bom di bangunan Suruhanjaya Pilihan Raya di Jakarta justru mengganggu pengiraan undi hari ini. Bom yang meletup pada pukul 1 tengah hari tadi, meskipun hanya mengakibatkan kerusakan kecil, ia menimbulkan kepanikan besar. Ketua Polis Ibu Negara Jakarta Inspektur Jenderal Firman Ghani mengatakan bahwa letupan itu berasal dari bom dari jenis low eksplosif. Bagaimanapun teror bom ini sudah berhasil menyampaikan pesan bahwa Jakarta harus lebih waspada terhadap ancaman teroris pada masa pilihan raya Presiden ini. Didik Budiarto, Buletin Utama, Jakarta. Kumpulan bersenjata Iraq melanjutkan tempoh akhir ancaman bunuh ke atas 7 warga asing yang dicolek. Penangguhan dibuat sehingga usaha rundingan selesai. Ia hasil permintaan pihak perunding isu tebusan ini. Kumpulan terbabit pun mengulangi tuntutan agar syarikat milik Kuwait di mana semua tebusan itu bekerja segera meninggalkan Iraq. Mereka yang dicolek masing-masing 3 dari India dan Kenya serta seorang warga Mesir. Mereka ditahan kumpulan bersenjata Iraq yang dikenali sebagai Sepanduk Hitam Rabu lalu. Turki menyaksikan satu lagi tragedi kereta api. Ramai terkorban. Laporan penuh selepas ini. Lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Turki menyaksikan satu lagi tragedi kereta api. Terbaru 15 orang maut apabila sebuah kereta api penumpang bertembung dengan bas mini di wilayah Aydin, barat Turki. 6 mangsa lain cedera. Mereka adalah penumpang bas mini berkenaan. Nahas berlaku ketika bas mini terbabit sedang melintasi landasan.
Khamis lalu, sebuah kereta api tergelincir di Pamukova menyebabkan 37 orang maut, 81 lagi cedera. Punca kejadian akan diketahui selepas siasatan teknikal selesai. Marah dengan nahas ini, penduduk awam mendesak agar pihak bertanggungjawab termasuk Menteri Pengangkutan Turki meletak jawatan. Atlet cilik negara gegar Lisbon, laporan sukan bersama Abu Bakar Tan. Berjaya dipenuhi, berjaya dicapai. Ya. Okey. Sorry. Baju okey tak? Baju. Okey. Baju okey tak? Bau. Harapan tinggi yang diletakkan kepada mereka berjaya dipenuhi dengan cemerlang. 8 anak-anak muda Malaysia yang anak-anak muda Malaysia yang bertanding pada kejohanan bot Formula Future di Lisbon, Portugal bakal pulang sebagai juara dunia. Malaysia muncul juara keseluruhan apabila merangkul 2 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Dek, sini sikit boleh tak, Dek? Apa tu, TV tu? Apa nak tengok baju lah. Buka lah.
salam sejahtera. Harapan tinggi yang diletakkan kepada mereka berjaya dipenuhi dengan cemerlang. Anak-anak muda Malaysia yang bertanding pada kejohanan bot Formula Future di Lisbon, Portugal bakal pulang sebagai juara dunia. Malaysia muncul juara keseluruhan apabila merangkul 2 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Kabar keunggulan atlet cilik negara di Lisbon diterima unit berita sukan TV3 siang tadi. Siapa sangka penampilan buat kali pertama membuahkan kejayaan sungguh gemilang. Daripada 5 kelas dipertandingkan, Muhammad Azri Yahya menyumbang emas setelah catatannya muncul terpantas dalam acara slalom dan pengemudian. Sekaligus juara kelas 1 dengan 700 mata. Tambah manis, rakan sepasukan Aminur Hafiz Mazlan memenangi kelas 3 dengan 800 mata. Aminur turut muncul pemenang tunggal dengan kutipan mata penuh pada kejuaraan ini. Baki 2 lagi pingat perak diungguli Syafiq Rabbani Jamaluddin untuk kelas 1, manakala Izarin Lee Sumarli naib juara kelas 2. 2 lagi pingat gangsa milik Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil untuk kelas 2, manakala Said Razik Said Abdul Hamid untuk kelas 4. Syabas dan satu kejayaan besar buat Malaysia mengatasi saingan 57 peserta dari Portugal, Itali, Rusia, Republik Czech dan Jerman. Masih ada tugas mencabar buat pasukan MPPJ Selangor untuk menjuarai kumpulan B Bola Sepak Liga Perdana Malaysia. Menentang Terengganu malam semalam, MPPJ hampir dilanda kejutan. Hanya jaringan minit terakhir oleh Syaril Arsyad membolehkan pendahulu liga itu mencuri 1 mata di tempat lawan. Walaupun kini tanpa Juan Manuel Arostegi, MPPJ memang sudah hampir untuk muncul juara Liga Perdana Kumpulan A. Tetapi bertandang ke Kuala Terengganu bukan mudah. Tuan rumah membuat kejutan awal dengan gol pada minit kedua menerusi pemain import Dos Santos. Babak pertama 1-0 sehinggalah aksi meledak kembali pada lewat permainan. MPPJ menyamakan kedudukan pada minit ke-70 menerusi Fabrizio Franceschi. Sorakan di Stadium Sultan Ismail kembali hangat apabila Syahrul Ezrain menjadikan kedudukan 2-1 untuk Terengganu pada minit ke-85. Namun, impian 3 mata Terengganu musnah pada minit terakhir apabila Syaril Arsyad menyamakan kedudukan 2-2. MPPJ bagaimanapun kini masih mempunyai kelebihan 4 mata ke atas MK Land. Amerika Syarikat kini turut menjadi tumpuan kelab-kelab terkemuka Eropah menjalani persediaan menjelang musim baru. Ada tarikan komersial menanti kelab besar seperti Manchester United dan Bayern Munich. Kesempatan itu juga digunakan oleh kedua-dua kelab itu mengadakan perlawanan persahabatan yang dimenangi Bayern Munich 4-2 menerusi sepakan penalti. Pertemuan Manchester United Bayern Munich di Chicago ini dilabel sebagai perlawanan siri dunia. United yang dalam persiapan musim baru Liga Perdana Inggeris bulan depan menurunkan ramai pemain muda. Lewat babak pertama, aksi lebih rancak apabila Roy Mackay hampir menghasilkan gol pembukaan untuk Bayern. Disusuli pula tindakan balas United menerusi Phil Bardsley yang melepasi palang. Babak kedua, penjaga gol United Roy Carroll memastikan perlawanan berkesudahan seri tanpa jaringan apabila menyelamatkan percubaan Piotr Trochovski. Penyerang baru United Alan Smith hampa apabila sepakan penalti pertamanya diselamatkan Oliver Kahn. Tonggak Jerman Michael Ballack meletakkan Bayern 3-2 di depan dengan sepakannya. Kahn masih terbukti cemerlang menyelamatkan satu lagi penalti, kali ini daripada John O'Shea. Dan Roque Santa Cruz memastikan kemenangan 4-2 buat Bayern Munich. Biarpun sekadar pemanas badan, Bayern tetap lega dapat menumpaskan United di Amerika Syarikat. 2 gergasi bola sepak dunia, Brazil dan Argentina berentap pada peranan akhir Copa America 2004. Memang pertemuan buku dengan ruas itu ditunggu-tunggu peminat seluruh dunia. Begitupun sedikit anti-climax berlaku apabila permainan kurang menyerlah. Brazil bernasib baik memaksa keputusan seri 2-2 dalam 90 minit permainan sebelum muncul juara dengan kemenangan 4-2 menerusi sepakan penalti. Tidak tersangka lagi reputasi Lance Armstrong sebagai jago terunggul dalam sejarah lumba basikal antarabangsa. Armstrong kini berseorangan memegang rekod menjuarai Tour de France sebanyak 6 kali. Sebelum ini, pelumba Amerika Syarikat itu berkongsi 5 kejuaraan bersama Eddy Merckx, Miguel Indurain dan Jacques Anquetil. Perlumbaan peringkat ke-20 dan terakhir dari Champs-Élysées ke Montereau ini dimenangi Tom Boonen dari Belgium. Pun begitu, kehebatan Lance Armstrong mengemudi pasukan US Postals sekali lagi terbukti sepanjang Tour de France tahun ini. Malah kejayaannya mencatat rekod gelaran Tour de France sebanyak 6 kali sudah diduga sebelum perlumbaan terakhir.
Kehebatannya dalam siri pecutan maupun mendaki sepanjang 20 peringkat ini memang menyerlah. Armstrong muncul juara keseluruhan dengan kelebihan 6 minit 19 saat ke atas Andres Kluden dari Jerman, diikuti pelumba Itali Ivan Basso di tempat ketiga. This year I was a true competitor at heart. It wasn't about breaking a record or making history or making money. It was just about competing on a bike, just like a 12-year-old kid on a bike, and I tried to approach it like that every day. Walaupun Tour de France masih dipalit kontroversi penggunaan dadah, dominasi Armstrong telah meletakkannya sebagai jago legenda. Bersukan sambil meraihkan kemerdekaan negara. Itu antara tema larian MPAJ 2004, anjuran Majlis Perbandaran Ampang Jaya yang dijadual pada 15 Ogos ini. Sebanyak 13 kategori dipertandingkan, antaranya lelaki dan wanita terbuka 18 tahun ke atas dan veteran. Turut dipertandingkan kategori golongan istimewa. Menurut Yang di-Pertua MPAJ Ahmad Syafi'i Saidin, selain meraihkan kemerdekaan, larian berorientasikan mesra rakyat dan Malaysia cergas. Larian dijangka turut dimeriahkan dengan penyertaan pelajar-pelajar sekolah. Laluan sepanjang 10 km itu akan bermula di Padang Perbandaran MPAJ dan berakhir di Jalan Pandan Utama. Hadiah wang tunai sebanyak RM52,000 menanti pemenang. Borang penyertaan boleh didapati di Akhbar Utusan Malaysia selaku penganjur utama. Sekian dulu laporan sukan malam ini. Teruskan buletin utama bersama Suhaimi dan Nur Azlina. Salam hormat dan selamat malam. Tengok datin ke baca ni? Okeylah, versatile. 13 pelajar sekolah rendah nyaris maut apabila tu di pebuh muka kat sini. Apabila dua bas yang mereka naiki bertembung di Ampang, Selangor, 5 daripada mereka terpaksa ditahan di hospital untuk rawatan lanjut. Jadi ni Lina. Tidak dapat bernafas akibat dicekik dengan tangan. Keterangan itu dibuat pakar forensik patologi Hospital Sultanah Aminah Dr. Syaidah Mat Noor pada 13 pelajar sekolah rendah nyaris maut apabila dua bas yang mereka naiki bertembung mangsa di juga Ampang, Selangor. dirokok dan diduga berdasarkan kesan Seorang pemilik butik kasut antara 3 pemenang harian pusingan pertama kuis SMS Maximilian terdapat kesan darah leher dan muka mangsa dan Nina Zainal Abidin pemenang berjaya mengumpul markah tertinggi. Zaini Abdullah pula peserta terpantas menjawab soalan kuis. Pengetahuan yang luas dan kepantasan menjawab menjadi kunci kejayaan mereka. Meneruskan cabaran untuk memenangi wang tunai RM1 juta. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sistem Televisyen Malaysia Berhad TV3, Datuk Farid Rizwan.
bertemu kembali. 13 pelajar sekolah rendah nyaris maut apabila 2 bas yang mereka naiki bertembung di Ampang, Selangor. 5 daripada mereka terpaksa ditahan di hospital untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Gleneagles Intan, Stuart J.V. Peck, 5 pelajar yang dirawat mengalami kecederaan ringan. The age group of the children is between 8 and 11 years of age. And the injuries range from very minor. Bagaimanapun, 8 yang lain sudah dibenarkan pulang setelah disahkan tidak serius. Kebanyakan kanak-kanak ini masih berada dalam keadaan terkejut. Dia belum sedar, sikit-sikit saja. Macam mana perasaan? Takutlah, tentu. Itu pun sakitlah itu. Sebab dia yang teruk sekali mah. Apa yang teruk? Kaki dia ada tulang patah, kepala ada luka, satu lubang. Pagi ni, pukul 6 DP lah. Dia sudah langkap ya Cama. Dia pas selalam sudah itu kerusi sudah hantam dia kaki tak boleh naik dia. Kemalangan jam 6.45 pagi tadi berlaku kira-kira 1 kilometer dari 2 buah sekolah, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chuang Hua dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Lai Ming. Ketua Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Tun Hisham Tun Hamzah mengesahkan kemalangan itu disiasat mengikut Akta Seksyen 431 Akta Pengangkutan Jalan. Perbicaraan kes bunuh Nurul Huda Ghani di Pondok Pengawal Pencawang TNB, Kampung Pekajang, Tanjung Kupang, Johor, 17 Januari lalu. Mahkamah Tinggi Johor baru dimaklumkan Allahyarham Nurul Huda meninggal dunia kerana tidak dapat bernafas akibat dicekik dengan tangan. Keterangan itu dibuat pakar forensik patologi Hospital Sultanah Aminah Dr. Syahidan Matnor pada hari pertama perbicaraan kes itu. Dr. Syahidan, saksi pertama pendakwa raya, berkata mangsa juga dirogol dan diliwat berdasarkan kesan koyakan pada dubur dan selaput darah Allahyarham, tetapi ia bukan punca sebenar kematian. Turut terdapat kesan darah pada leher dan muka mangsa. Pendakwa raya dalam hujahnya berkata akan membuktikan manual strangulation sebagai punca tertuduh melakukan jenayah itu. Bekas pengawal keselamatan TNB Muhammad Abbas Danus Baksan, 46 tahun, menghadapi pertuduhan membunuh Nurul Huda. Perbicaraan bersambung esok. Seorang pemilik butik kasut antara 3 pemenang harian pusingan pertama kuis SMS Maximilian yang diumumkan hari ini. Azhari Muhammad Sabin dan Nina Zainal Abidin pemenang yang berjaya mengumpul markah tertinggi. Zaini Abdullah pula peserta terpantas menjawab soalan kuis. Pengetahuan yang luas dan kepatasan menjawab menjadi kunci kejayaan mereka. Ketiga-tiga pemenang berhasrat akan meneruskan cabaran untuk memenangi wang tunai RM1 juta. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sistem Televisyen Malaysia Berhad TV3, Datuk Farid Rizwan. Visual perhimpunan 12,000 Harley Davidson sempena sambutan ulang tahun ke-100 motosikal itu di Hamburg, Jerman mengakhiri bulletin utama malam ini. Dan itu salam hormat. Selamat malam.